Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kembali kita. Untuk saat ini Warna Pagi kita dah bertukar sikit dari topik Jumaat hari ini. Assalamualaikum semua. Selamat pagi diucapkan untuk semua, dan kita berada dalam zon topik Jumaat, berbicara dan mencari ilmu untuk memantapkan lagi, menambah baik kehidupan kita dengan tajuk-tajuk yang menarik, insya-Allah setiap hari Jumaat. Nama pun topik Jumaat ya, kan? Dan paling penting hari ni kita jaga tentang apa? Tentang nak jaga mulut kita ni. Tajuk kerana mulut badan binasa. Tajuk pilihan penerbit kita hari ini Haji Syafiq Zulkifli, yang juga membawakan tamu kita yang pertama kali datang ke konti IKIM FM, iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Ahmad Najah Mokhtar dari USIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita ke konti IKIM FM. Terima kasih kerana undang saya datang ke sini. Nak berkongsi ilmu. Betul, dan terima kasih juga Ustaz dan juga sahabat pendengar kita yang terus setia untuk dengarkan topik Jumaat yang kita bawakan hari ini, tentang perkara yang memang dah melekat dekat badan kita, mulut, Doktor kan. Dan juga bagaimana pepatah kita pun menyatakan kerana mulut santan boleh binasa. Walaupun kita tak kerti masak, tapi kita tahu dah pepatah tu. Dan sambungannya kerana mulut badan binasa. Jadi mungkin sebagai mukadimah permulaan kita, Doktor, untuk tajuk kita, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia penerbit rancangan Ustaz Syafiq, DJ Pian, DJ Yati, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Kembali Doktor. Jadi kita berbincang mengenai kerana mulut badan binasa ini. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya mulut itu adalah satu anggota daripada tubuh badan kita. Tetapi yang dikatakan binasa itu adalah disebabkan lidah ataupun perkataan. Bukan mulut tu, sebab mulut tu tak boleh kata apa-apa. Orang bisu pun ada mulut juga. Tetapi mulut bila tak berkata-kata tak ada masalah. Yang menimbulkan masalah kat kita ialah bila berkata-kata, bercakap, kan. Jadi perkataan yang keluar daripada mulut itu adalah suatu yang perlu diawasi, yang perlu kita jaga, yang perlu kita fikirkan dulu sebelum kita keluarkan perkataan tersebut. Perkataan yang hendak kita keluarkan itu hendaklah kita pastikan ianya bermanfaat kepada kita. Ianya memberikan ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan mulut ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Yasin. Kita hari Jumaat ni biasanya orang masyarakat kita ni nak baca surah Yasin. Kita akan terjumpa satu ayat yang Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, maknanya pada hari kiamat nanti, kami tutup mulut-mulut mereka dan kami berikan peluang kepada tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka yang berkata-kata, yang memberikan saksi bahawa apa yang telah mereka lakukan pada di dunia dahulu. Para pendengar dan hadirin sekalian, ayat ini menerangkan kepada kita bahawa mulut kita ini tidak boleh menyaksikan apa yang telah kita sebut. Kerana mulut kita ini tidak pandai mengawal, melainkan dengan hati yang memberikan kepada kita kefahaman bagaimana nak kita luahkan. Kerana dengan mulut itu, tanpa kita memikirkan apa yang dimaksudkan dengan perkataan yang kita sebut itu, boleh membawa kepada kebinasaan kita. Oleh itu, mulut kita ini perlulah ada perkataan-perkataan yang kita ungkapkan, yang kita luahkan, supaya ianya difahami ataupun boleh memberi peringatan kepada masyarakat. Sekurang-kurangnya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan itu gambaran bagaimana satu hari nanti kita tak terbayang. Kalau sekarang ni pun kita ada mulut boleh berkata-kata doktor, tapi dinafikan mungkin hak kita, tak boleh nak bercakap, tak boleh nak meluahkan perasaan, kita dah rasa tak selesa. Apatah lagi nanti di hari akhirat yang lain akan berkata-kata, tangan, itu yang kata, kaki. Kan, itu yang orang tua tu kata. Kalau tadi santan dan kerana pulut santan binasa. Ada lagi satu ni, kerana terajak perahu boleh diundur. Terajak kata buruk padanya. Buruk padanya. Baik. Doktor mungkin boleh kongsikan antara bahaya dan bahananya kalau orang kita sebut apa tadi, mulut tak insurans. Itu peribahasa baru tu saya rasa tu. Peribahasa moden tu rasanya, mulut tak insurans ni. Kenapa agaknya? Kalau macam mana doktor? Mulut tak ada insurans. Dan ada juga dia kata mulut kau ni laser. Mulut laser. Tak ada insurans ni laser sama kan. Tapi ni bahasa kita. Tapi bahasa kita ni sebab kita duduk di zaman teknologi ni. Jadi istilah-istilah itu digunakan memenuhi kehendak zaman kita lah. Tetapi sebenarnya mulut yang kita ungkapkan daripada perkataan-perkataan yang tidak kita fikirkan, apatah lagi yang tak pernah kita fahami, maka akan menyinggung rakan-rakan kita, kan. Sebab itu dia bila tak ada insurans ni, maksudnya boleh membawa padah. Begitu juga dengan laser. Laser tu menyakiti orang. Ini termasuk jugalah kita menyebut mengenai perkara-perkara yang boleh membawa kemarahan, kan, ataupun fitnah. Banyak perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebinasaan. Bukan binasa maknanya mati kita, tidak, tetapi kebinasaan itu boleh kita katakan ianya kecelakaan, kecelakaan diri, dan boleh menjatuhkan maruah kita, kan. Seperti kita mengumpat, mencaci, fitnah. Dalam Quran menyebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya, lebih dahsyat daripada membunuh. Kerana membunuh, mati, habislah. Tetapi fitnah itu berjalan. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat akan ingat lagi, akan berkata-kata lagi mengenai fitnah yang dibawa itu. Sebab itu kalau mati seseorang itu, bahaya orang itu dah tidak. Contoh macam pencuri. Kalau mati pencuri itu, bahayanya dah tak ada. Jadi kalau fitnah, bahayanya walaupun orang tu dah mati, tapi perkataan fitnah itu berleluasa. Ini yang berlaku pada masyarakat kita. Ini yang kita perlu jaga lidah tu, kan, supaya tidak ada orang tersinggung. Sebab orang beriman ini sepatutnya kita rasa apa? Kita rasa semua orang beriman ini adalah saudara kita. Kan, saudara kita. Bila kita rasa orang beriman ini saudara kita, kita tidak sampai hati nak mengata dia keburukan. Walaupun lagi memfitnah fitnah lagi lah satu benda yang besar. Tetapi biasanya orang memfitnah ni biasa ada kepentingan lah. Ada kepentingan dia, kemungkinan dia nak menjatuhkan orang lain, dia nak naik, kan. Itu menjadi masalah kepada masyarakat kita. Ya, bila tadi doktor dah sentuh sikit tentang tak sampai hati. Ada orang doktor, dia nak menegur seorang yang mungkin mulutnya pedas dan sebagainya dengan cara yang sinis, kadang-kadang macam sindiran dan sebagainya. Adakah ada ataupun ada dalam Islam sendiri ada cara-cara tertentu kalau kita nak menegur tu tak perlu sampai menyindir, ataupun sebenarnya menyindir boleh sebenarnya. Macam mana tu doktor? Sebenarnya kalau kita lihat perli memerli, kata mengata, umpat mengumpat ni, kalau kawan-kawan ni biasa mengumpat lah. Dia tak boleh lari, kan. Ada sebab itu ada kadang-kadang tu orang kata macam ni tau. Dia kata kalau umpat sama kawan-kawan ni tak ada hal lah. Sebab apa? Itu benda dah biasa hari-hari. Kalau itu dah lali umpat, dah kawan-kawan. biasa sebab apa? Dia umpat ini orang yang selalu dengan dia, kan. Mengumpat ni orang selalu dengan dia. Tetapi nak umpat orang yang jauh macam mana, kan. Biasanya orang yang dekat-dekat macam-macam lah yang diumpatkan tu, kan. Tetapi perli ni saya kira kalau orang yang rapat dengan kita mungkin boleh lah, kan. Tetapi tengok keadaan, bagaimana penerimaannya. Tapi jangan menjadikan perli ini sebagai habit kita, sebagai yang terkandung dalam badan kita yang menyebabkan orang tersinggung dengan perkataan-perkataan kita. Tapi sebenarnya saya lihat
ini semuanya ada puncanya. Kenapa kita ni ada mempunyai sifat-sifat yang nak mengata orang, memerli orang, nak fitnah orang. Ini sebenarnya berpunca daripada masalah hati lah. Masalah hati. Kerana hati itulah yang menjadi penyebabnya kan. Itu yang boleh saya kongsikan. Dan digambarkan dan diluahkan keluar melalui lidah dan bicara serta kata-kata tu. Dan macam doktor sebutkan tadi, kalau kita rujuk balik dalam Al-Quran Al-Karim, banyak amaran-amaran, larangan-larangan, dan gambaran-gambaran dosa-dosa juga. Banyak dosa-dosa yang berpunca dari lidah, dari kata-kata, dari mulut kita ni, doktor. Maknanya Allah sendiri telah karangkan dalam awal-awal dalam Quran Al-Karim untuk panduan kita. Tapi itulah, kita ni kadang-kadang kita terlupa yang banyak sekali punca dosa itu berpunca daripada mulut, malah digambarkan lebih bahaya daripada membunuh, lebih dahsyat daripada membunuh tu, doktor. Betul. Okey. Kan itu belum lagi macam-macam makan jajan dah. Semakin lama semakin sedap. Semakin lama semakin sedap mengumpat tu kan. Kejap lagi kita nak tanya juga doktor macam mana agaknya terbaca tadi kata-kata, salah satu kata-kata Imam Syafi'i tentang racun hati, doktor. Salah satu daripada 4 tu ialah bila kita banyak berkata-kata. Bila banyak berkata-kata ni mungkin kita nak bezakan banyak kata ni apa yang digambarkan dengan banyak kata. Adakah kata-kata yang macam kami ni yang banyak juga berkata, memang kerja berkata-kata, ataupun mungkin doktor pun di kelas dengan syarahan, dengan kelas dan sebagainya, adakah itu yang digambarkan juga perlu berhati-hati, ataupun ada situasi-situasi lain tentang banyak kata ni? Dan itu anda juga dialu-alukan untuk sama-sama berinteraksi bersama dengan kami. Boleh. Di talian kita di 0362051500, di Facebook ikim.fm, di Twitter mention Radio Ikim FM, dan juga Instagram kalau nak sama-sama ikuti Instagram boleh. Ataupun juga di Twitter kami Radio Ikim FM, boleh tuliskan komen ataupun soalan ada di situ. InsyaAllah yang berbahagia Dr. Najah Mukhtar akan kongsikan jawapannya dan panjangkan lagi perbincangan menerusi topik Jumaat, kerana mulut badan binasa, di Warna Pagi Ikim FM. Pilihan pertama anda tentunya di Ikim FM. Alhamdulillah kembali saat ini untuk topik Jumaat kita bercerita tentang apa? Tentang mulut. Kerana mulut badan binasa. Bukan sekejap saja rasanya boleh jadi lama. Bukan saja di dunia, boleh bawa ke sana nanti. Kerana mulut yang membinasakan, ya Allah. Minta jauh semua sekali. Itu yang pagi ni kita berkongsi dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Najah Mukhtar dari USIM untuk topik Jumaat kita hari ni. Ya, doktor. Betul ke kalau kata mulut tu memang akan bawa binasa saja? Binasa apa yang dimaksudkan ni? Membinasakan tu. Berat tu maksud tu. Binasa itu saya rasa akhlak lah. Rosak. Binasa tu maknanya perangai kita menjadi rosak. Rosak perangai kita disebabkan mulut kita. Kan? Binasa itu lebih teruk daripada binasa badan. Kerana badan yang binasa tidak boleh membawa apa-apa selepas itu. Tetapi mulut yang membawa kepada kebinasaan itu, dia membawa fitnah kan kepada orang lain kan. Saya teringat orang kata kalau mengata yang betul itu dinamakan umpat kan. Perkara yang tak betul itu fitnah. Dua-dua mengata kan, dua-dua mengata. Kalau kita nak pastikan bahawa kita ini sentiasa tidak termasuk dalam orang yang suka mengata, memfitnah, kita kena banyak senyap. Macam sebutkan tadi kan, makna berkata-kata ini di mana kata-kata itu yang baik. Kata-kata yang baik, yang memberi faedah, yang memberi pengajaran, yang mulut yang membaca Al-Quran, yang berzikir, baru dapat faedah. Tetapi yang sebaliknya, yang harus tu bolehlah kita berborak-borak boleh. Tetapi kalau mendedahkan aib orang, mengata orang, itu semuanya boleh menyebabkan orang tak suka. Mungkin perkataan kita itu pada zahirnya orang suka, tetapi pada masa yang sama sebenarnya itu adalah dilarang, perkara yang dilarang. Ini dipanggil ghibah. Ghibah ni mengata-ngata kat orang kan. Namimah. Ini ada satu kisah nak saya kongsikan bersamalah. Pada zaman Abu Qasim Al-Junaid, seorang sufi, dia menghadiri satu upacara pengurusan jenazah. Lalu dia nampak dalam ramai-ramai orang tu, dia tengok ada seorang pengemis. Lalu dia kata, dalam upacara ini pun ada orang pengemis minta sedekah juga. Lalu dia kata, tak baiklah begitu kan.
Kemudian pada malam itu dia bangun seperti biasa, nak membaca Quran, nak bersolat, nak beribadat, semua tak jadi. Dia rasa berat. Akhirnya dia terlena. Apabila dia terlena, dia bermimpi. Ada beberapa orang bawa satu dulang. Dulang besar. Lalu dia ngintai apa di dalamnya. Rupa-rupanya dia tengok pengemis tadi. Dia kata, orang yang mikul tu kata, makan. Dia kata, kenapa aku nak makan? Ni kan manusia, nak makan macam mana? Lalu dia kata, bukankah engkau hari ni mengumpat dia? Ya Allah. Baru dia teringat. Oh, betul lah. Dia sangat menyesal. Kemudian dia terjaga. Esok pagi tu cepat-cepat dia cari orang ni. Kat mana? Jumpanya di Sungai Dajlah. Belum sempat dia nak tegur orang tu kata kat dia, Assalamualaikum Abu Qasim Al-Junaid. Tahu nama dia. Dia kenal. Dia kenal pula. Masa bila pula kita berjumpa kan? Dia beri salam. Jadi Abu Qasim Al-Junaid tersedar. Oh, rupa-rupanya inilah yang dikatakan wali. Wali Allah. Kita nampak pada zahirnya begitu, tetapi keadaannya itu, hatinya itu lebih bersih. Kerana Abu Qasim Al-Junaid, dia terlintas dalam hati dia. Bukan dia cakap kat mulut. Tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Tetapi terlintas. Tetapi Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga orang yang hampir dengannya. Itu yang dia pelihara supaya janganlah hatinya itu mengata kepada orang mukmin yang lain. Walaupun nampaknya tidak baik keadaannya itu, tetapi dia tidak mengeluarkan hatinya itu. Itu yang kita katakan hati itu punca segala-galanya. Itu dia. Sekeping ni, hati tu kecil ni je, tapi itulah semuanya menguasai di situ. Cakap tentang tadi kata-kata yang doktor sebutkan tadi, ada juga situasi di sini. Kita mula dengan Mimi Hasan, katanya di pejabat. Mungkin sahabat-sahabat kita pun pernah berhadapan dengan isu dan situasi ni. Macam mana nak menangani orang yang sentiasa berkata buruk pada kita di belakang? Sedangkan kalau dibiarkan, keadaan akan jadi rumit dan rosakkan suasana kerja. Betul tak? Kalau orang makin bercakap-cakap, makin disebar-sebarkan, makin buruk keadaan dan suasana. Masalahnya bukan kat belakangnya. Kalau kita berdepan pula bercakap dengan dia, bertambah lagi panjang pula cerita, dibuat cerita itu. Dan mungkin doktor ada perkongsian di situ, macam mana nak hadapi dengan situasi macam ni, tambah-tambah untuk konteks Muslim dan bukan Muslim, kata Mimi. Sebab tu akhlak tadi kan. Menarik soalannya. Terima kasih kerana bertanya. Sebenarnya punca lafaz ataupun perkataan yang kita ucapkan itu sebenarnya datangnya daripada hati. Dia memang datang daripada hati. Kerana itulah dalam mula-mula sekali bab dalam hadis itu dia cerita pasal hati. Innamal a'malu binniyat. Kan? Jadi niat itu adalah berpunca daripada hati. Maknanya kalau hati itu baik, maka apa yang kita keluarkan itu, kita ungkapkan, kita bicara itu baik. Sebab itu kalau kita tengok orang yang banyak bercakap, banyak mengumpat, banyak mengata, ini kebiasaannya. Kalau kita lihat, biasanya kemungkinan adalah perkara-perkara yang dia tidak perhatikan ataupun tidak dititik beratkan untuk dia memperbaiki dirinya sendiri. Mungkin solatnya tak jaga, mungkin solat ni tak jaga, mungkin amal-amal ibadat yang lain dipandang remeh, dia tidak peduli kan. Kalau dalam konteks itu, dalam konteks orang Islam kan, kalau konteks orang bukan Islam sekalipun, sebenarnya yang normal itu adalah baik. Kan, normal semua orang baik. Sebab itu bila berlaku sesuatu yang tidak normal itu dianggap sebagai tidak baik. Agama apa sekalipun, ataupun masyarakat kita, bukan masyarakat kita, masyarakat dunia, semua manusia ni tidak ada yang nak perkara yang buruk. Betul. Jadi sebab itu kita menghormati orang seperti mana kita menghormati diri kita. Kita tak suka orang mencaci kita, mengata kita. Begitu juga orang lain. Kan? Kalau kita tanamkan sifat begitu, insya-Allah tidak ada orang yang mengata, orang yang mengumpat, orang yang fitnah, jauh lagi. Kan? Tapi disebabkan itulah dia menganggapkan orang luar itu dia tidak ada kena-mengena dengan diri dia. Itu kubur masing-masing tu. Kan? Itu masalah juga tu. Kan? Kubur masing-masing. Kan? Kita nak tegur pun tak boleh.
Itu menjadi masalah. Dia bukan apa doktor, dia kata ni nak luahan rasa je ni, tu yang bersungut tu. Dia kata nak meluahkan apa yang terpendam di dada. Tambah-tambah lagi, kesnya bila bercakap-cakap tu, dia punya suara dia tu bunyinya di bawah bunyi aircon. Bunyi aircon tahu kan? Tapi lagi slow dari aircon. Adalah tu tandanya. Baik, doktor dan sahabat pendengar sekalian, kita nak raikan juga panggilan daripada sahabat-sahabat kita di talian. Sebenarnya untuk sama-sama kita raikan pagi ini bila cakap tentang kerana mulut badan binasa. Kita nak bersama dengan Puan Siti dari Kuala Lumpur. Dan anda juga boleh terus hubungi untuk ajukan soalan kepada Dr. Najah. Puan Siti, silakan. Nak tanya, kalau macam mana ya, memang kita kena menghormati ibu bapa ni kan. Tapi nak tanya macam mana kalau ibu kita yang jenis suka provoke. Dia macam kita nak, bukanlah kata kita ni nak ke apa, tapi kadang-kadang tu dia suka memprovoke kita. So macam mana kita nak berhadapan dengan orang yang macam ni? Okey, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Provoke macam mana tu? Kan? Tak tahu bentuk-bentuk provokasi yang tapi bagaimana ni kita, tu agaknya. macam mana ada dulu. Tapi mungkin kita nak satu lagi. Boleh ke doktor? Kita kumpul soalan daripada dari Seremban ni. Hindun, silakan. Puan Hindun, silakan. Assalamualaikum doktor. Saya ada satu soalan. Sekiranya kita tak puas hati dengan seseorang, kita bercakap rasa tak puas hati itu depan-depan. Tapi dia marah. Adakah itu dikira mengumpat atau sebaliknya? Itu saja. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu doktor. Kan provoke. Yang provoke tu bukannya siapa-siapa, mak kita sendiri. Macam mana tu? Ni soalan dua-dua ni saya rasa asalnya provoke lah. Kan dia asalnya provoke. Tapi yang ibu bapa yang suka provoke ni sebenarnya kalau kita lihat ibu bapa yang suka provoke ni sebenarnya itu adalah yang sikap yang dia ada. Kalau kita sedari apa yang berlaku, kita perlu ubah keadaannya itu, bukan dengan kita bercakap terus kan, mungkin menyinggung perasaan dia, tetapi dengan perbuatan kita mungkin ataupun kita tak perlu pun menjawab kan. Dia provoke sabar je lah kan, dengar je. Tak apalah. Jadi lama kelamaan insya-Allah, mudah-mudahan lama kelamaan dia tahu dia ni kalau cakap tak layan je kan, jadi dia pun akan kurang lah provoke ni kan. Jadi kita tanamkan cakap benda lain. Jom baca Quran ke kan. Bila macam tu jom kita tengok siaran dengar siaran IKIM ke, apa-apa saja maknanya yang boleh membawa kepada ingat kita kepada, yang penting sekali ingat kepada Allah, ingat kepada agama kita, asas kepada agama kita. Jadi nasihat tu maknanya anak ni dia kena pandai, bijaksana kan. Dia kena bijaksana lah. Lihat mak ayah macam tu, kita bagikan nasihat, tak perlu nak cakap, perlunya tindakan yang lebih bijaksana. Begitu juga tak puas hati. Kalau kita tak puas hati dengan seseorang, itu sebenarnya dugaan kita menguji keimanan kita. Sabar ke tak sabar, kita juga betul lah. Kalau Nabi kita lihat, Nabi ya Allah, saya kerap kali dengar dekat radio IKIM ni kisah Nabi, sangat menyentuh hati. Di antaranya ada kisah Nabi yang menceritakan bahawa ada seorang sahabat datang daripada luar, Badui. Dia jumpa Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, berilah aku apa yang kau ada. Jadi para sahabat dengan Nabi ada ketika itu jadi tergamam lah. Apa ni tiba-tiba datang nak minta ni. Kalau kita tu tak pasal-pasal lah kan. Tak pasal-pasal lah. Dah tak kenal. Tapi buat macam tu pula, para sahabat marah. Tetapi Rasulullah sabar dulu. Sabar. Dia bagi. Rasulullah tanya, kamu puas tak? Ya Rasulullah, aku tak puas. Aku nak lagi ya Rasulullah. Mari sini, aku bagi lagi. Bagi sepuas-puas hingga dia puas. Lalu dia kata, aku dah puas ya Rasulullah. Rasulullah kata, pergi kepada sahabat aku tu, beritahu kepada mereka bahawa aku dah puas hati. Lalu dia pergi kepada sahabat Nabi. Lalu dia kata, wahai sahabat-sahabat Nabi sekalian, sekarang ni aku nak menyatakan, orang yang mula-mula aku benci ketika aku datang sini adalah Muhammad. Tapi selepas aku jumpa dia, maka sekarang ini tidak ada orang yang paling aku cintai, paling aku kasihi, melainkan Rasulullah. Itu yang ditunjukkan. Maknanya sikap berubah 360 darjah pada masa yang singkat.
Ini. Jadi kalau dengan kita bersabar, yang sedikit kita sabar itu sebenarnya boleh mengubah seseorang. Kan sekarang kadang-kadang tu orang itu mengungkap, kadang-kadang dia tidak menggunakan akal. Mungkin dia dalam keadaan marah. Dia bercakap kan. Tetapi kita menghadapinya dengan tenang. Sebab itu dia berbunyi, memang berbunyi daripada hati. Dah api datang dengan api, memang berapi lah. Kita tak boleh lawan. Jangan lawan. Jangan lawan. Sebab itu sikap seorang Muslim itu hendaklah dia mengikut apa yang ada dalam hatinya. Bukan melawan arus. Sikap ini kerana hati ini, Allah Ta'ala ciptakan hati ini, dia boleh memahami. Dia boleh kawal emosi. Kerana emosi kita ini selalunya datang daripada akal, datang masuk ke dalam diri kita, mungkin bercampur-campur. Betul. Iblis datang. Betul. Nafsu kita lagi. Berbagai-bagai. Cucuk kita. Jawab. Jadi semuanya itu mendorong kepada ini yang dikata provoke tu. Bukan provoke manusia je, iblis pun provoke juga. Nafsu kita pun geram juga. Akhirnya itu yang keluar, marah, caci maki. Orang kata dah tak siuman lagi dah dia ni. Tapi bila habis keadaan tu, tiba-tiba dia sedar, menyesal. Apa yang aku cakap ni? Kerana apa? Apabila dia bercakap, dia bertutur tu, dia tidak menggunakan hati. Itu punca masalah besar tu. Kan? Dah tahu puncanya, insya-Allah kita tahulah macam mana nak menghadapi. Kena jadi transformers ni hati-hati. Ubah yang panas-panas ni kita sejukkan doktor, dengan kesabaran. Kalau panas senyap lama-lama, biar dia sekam kat situ, diam je kan. Dan kita nak raikan lagi sahabat kita di talian untuk sama-sama bertanyakan soalan di 0362051500. Ramai pula orang Sawanban ni hari ni. Kenapa? Tak tahulah. Ada seorang lagi Puan Hasnah di talian. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya lebih kurang dengan Puan Siti tadi, iaitu bila yang menyebabkan masalah tu ibu kita sendiri, sehingga perhubungan kita dengan anak semua jadi masalah. Jadi saya patut macam mana? Tapi saya mengambil sikap untuk berdiam diri saja, sabar. Adakah itu sebaik-baiknya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anda juga boleh terus hubungi kami untuk tanyakan soalan, dan doktor mungkin ada jawapan untuk sambungan provokasi. Hari ni banyak pula soalan provokasi ni. Berminat pula. Sebenarnya dalam kaedah Islam ada cara kita nak mengatasi masalah ataupun nak mengatasi masalah yang berhubung dengan provokasi ni. Bukan provokasi saja, apa saja. Sebab Islam ni dia punya sistem dia punya cara peribadatan dia sama, tapi kita tak pernah gunakan. Contohnya yang saya pelajari. Contohnya kita membaca surah Fatihah. Kita niatkan, ya Allah, sampaikanlah bacaan Fatihah ni kepada Rasulullah, dengan berkat bacaanku ini, ya Allah, Engkau mudahkan segala urusan, Kau lembutkanlah hati orang yang mengata kepada aku. Kita tak pernah berdoa, kita hanya senyapkan diri, dalam hati marah, rasa terenyah habis, rasa macam rendah sangat. Tetapi sebenarnya itu bagus. Itu bagus untuk mendidik kita supaya kita merasakan Allah Ta'ala itu bersama kita. Sebab itu yang cerita Abu Qasim Al-Junaid tadi. Abu Qasim Al-Junaid itu, walaupun lintasan itu di hati, tetapi dia menganggap itu satu yang besar. Ada satu perumpamaan yang kata-kata orang-orang sufi, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Maksudnya apa? Maksudnya ialah orang yang melakukan perbuatan baik, macam kita, orang beriman. Tetapi pada pandangan orang yang muqarrabin, makna orang yang dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia menganggap itu satu keburukan. Contohnya macam Abu Qasim Al-Junaid tadi. Kita tidak, Allah Ta'ala tidak mengatakan kepada kita bahawa sesuatu yang terlintas dalam, tak menghukum kita apa yang terlintas dalam hati, tetapi apa yang diungkapkan dalam di mulut. Ini bagi orang mukmin yang sebenarnya yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menganggapkan walaupun lintasan itu di hati, bukan di mulut. Kerana apa? Mereka menjaga hati. Kerana bila mereka menjaga hati, maka segala pertuturan itu semuanya hikmah, semuanya baik. Kenapa hati? Sebab itu ramai yang bercakap-cakap, tetapi berapa ramai yang bercakap
Dia beramal dulu sebelum dia bercakap. Mana tengok kita dulu, tengok kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Berapa ramai orang manfaatkan apa yang dia disebutkan. Kerana apa? Kerana apa yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah amalan. Makna perkara yang berlaku dalam kehidupan Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita menghadapi masalah-masalah sebegini, maka kita berbanyakkanlah berdoa kepada Allah Ta'ala, serah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tidak mampu. Begitu cara kita nak menghadapi masalah. Bukan kita senyap itu bagus, lebih baik daripada bercakap-cakap. Tapi bercakap ni macam-macam lah kan, sebab ikut emosi kan. Panjang cerita ni. Tapi bila kita dalam keadaan begini, kita di samping kita senyapkan diri, kita berdoa. Eloknya kita baca Fatihah ke, ataupun kita berselawat ke. Ya Allah, dengan berkat Rasulullah SAW, mudah-mudahan ya Allah, Engkau berilah hidayah kepada aku, berilah hidayah kepada ibuku. Ini manusia, dia berubah. Hari ini mungkin begini, besok mungkin lebih baik. Amin. Mana kita tahu. Sebab itu kita tak boleh nak nampakkan perwatakan seseorang itu hari ini dia jahat, besok mungkin. Begitu juga kalau orang duduk dalam penjara, jahatnya, kita anggap begitu, masyarakat anggap begitu. Tetapi orang duduk penjara tu, kita tak tahu dia lebih baik daripada kita, kerana hari-hari semayang tahajud, wajib semayang tahajud kan, wajib semayang tahajud. Kita semayang tahajud pun kadang-kadang itu kalau boleh, kan. Dia orang tu sentiasa beribadat kan. Masya-Allah. Dan mungkin dia boleh Doktor dah nyatakan tentang kalau lintasan hati tadi kan, kita nak panjangkan juga soalan daripada Nurul Atikah ni. Dia kata kalau macam mana keadaan kalau kita ada lintasan hati, sangka buruk pada orang tu, macam apa yang kita boleh lakukan? Sama ada orang tu kenal atau tidak, tapi terlintas hati ni, macam yang Doktor sebutkan tentang Ali Sufi tu. Bertanggapan, ada tanggapan tu. Kita pula macam mana Doktor? Kita ni lagilah amal kita jauh sangat beza dengan wali-wali Allah itu kan. Iyalah, betul. Macam mana Doktor? Sebenarnya dalam hukum Allah Ta'ala itu tidak menghukum, tidak menulis, ataupun dia tidak dicatat kejahatan itu, melainkan apa yang diungkapkan, apa yang kita sebut, apa yang berlaku dalam hati ini sebenarnya hubungan kita dengan Allah Ta'ala kan. Tetapi sebenarnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan terganggu sekiranya hati kita mula dia tidak memahami apa yang Allah Ta'ala perintahkan kan. Mana hati tidak memahami, tidak cuba nak memahami. Kalau suruh solat tu, kita solat je, tak pernah pula kita menghayati solat itu sebenarnya untuk apa kan. Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Tetapi hakikatnya ramai yang semayang tapi buat jahat juga. Masih lagi dalam munkar dia. Buat kemungkaran juga. Tapi Allah Ta'ala kata inna solata tanha. Berapa ramai dengan solatnya itu boleh jadi baik kan. Sebabnya sepatutnya ayat tu betul. Ayat tu betul. Itu formulanya. Formula kita kan? Tetapi kenapa inna solata tanha anil fahsya wal munkar, tapi hakikatnya ramai yang semayang tapi belakang tu mengumpat pula. Dekat masjid lagi mengumpatnya. Sebelum nak semayang dalam masjid pun mengumpat. Macam mana tu? Dah tu apa sebab, apa puncanya? Apa punca sembahyang tu? Kerana hati. Kerana hati ni tidak khusyuk. Bila dia khusyuk, ni khusyuk ni ilmu lain lah, ilmu tasawuf kan. Jadi ilmu khusyuk ini adalah ilmu hati. Nak jaga hati kita ini, hendaklah kita kena banyak berzikir. Berzikrullah secara berbanyak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wazkurullaha zikran katsira, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Banyak-banyak. Kalau 100, 200, 300, 1000, 2000, 1 juta, 4 juta, boleh kira. Tapi Allah Ta'ala kata kat itu zikran katsira, banyak-banyak. Maknanya kalau ayat lain lagi Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala kata allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini surah Ali Imran ayat 191. Ayat ini menerangkan bahawa orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah orang-orang yang berzikir, berdirinya, duduknya, baringnya. Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahawa keadaan manusia ini tidak lari daripada keadaan berdiri, duduk ataupun baring. Bermakna ayat ini menyuruh kepada kita menyebut sikap atau sifat orang-orang yang ingat kepada Allah Ta'ala itu pada setiap masa, sepanjang waktu. Sebab itu Rasulullah kata apa?
ainaya la tanaman wa ainaya tanaman wala yanamu qalbi. Maknanya mata aku tidur tapi hati tak tidur. Macam mana tu? Ini yang kita nak kena terapkan dalam diri kita. Sebab apa? Sebab bermula dengan zikrullah. Latih tubinya itu. Latih tubi berterusan. Baru jadi. InsyaAllah. Dan lagi kita nak layankan pemanggil kita, Doktor. Kita sambung lagi soalan seterusnya. Betul. Seremban juga lagi ni. Ya. Puan Siti, silakan Puan Siti soalannya. Silakan Puan Siti. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya 2 soalan. Yang pertama, pada pasangan yang bercerai, selalunya si suami, bekas suami ni bercerita hal kedudukan isteri ke apa-apa perangai isteri kepada keluarga belah suami. Yang bekas isteri pula cerita perangai yang sama kepada family masing-masing. Adakah itu semua perkara yang betul? Misal kata bekas isteri ni cerita apa yang bekas suami buat, pukul ke apa ke semua kan pada keluarga belah isteri. Adakah itu dikira mengumpat dan mengadu domba? Yang kedua, kalau sikap anak-anak yang tak dengar kata, si ibu ni cerita minta pendapat kepada keluarga, si ibu ni cerita pada adik-beradik tentang sikap anak. Adakah itu juga dikira mengumpat dan mengadu domba? Itu saja. Baik, terima kasih Puan Siti. Ya, dan kita nak angkat satu lagi yang mungkin terakhir juga untuk kita dari Kedah. Alhamdulillah. Dari utara, Encik Ahmad, silakan. Silakan. Saya ada solat ibu. Kemudian sekarang dah duduk dalam lebih kurang 30 tahun lah. Jadi antara perkara yang saya hadapi adalah ibu saya ni banyak memberi kritikan dan juga pandangan negatif kepada saya lah dan juga adik-adik yang lain. Dan kemudian walaupun saya belum dibesarkan dengan pendidikan agama, tapi desire untuk saya, soalan saya bagaimana untuk saya dakwah kepada ibu saya supaya dia boleh terimalah kembali ke jalan syariat Islamiah dalam konteks peribadi yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga dalam konteks prinsip hidup yang harus kita kepilihkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Cik Ahmad. Doktor silakan. Komen. Mengenai pasangan yang bercerai, maknanya biasalah bila bukan bercerai je, kita pun kan dulu berkawan bukan rapat lagi kan. Tapi bila dah ada konflik tu kan, ada konflik tu mulalah itu sampai kata musuh paling ketat tu adalah kawan paling baik tu. Betul. Ini yang berlaku. Sebenarnya semua soalan ini kalau kita rangkumkan, sebenarnya jawapannya adalah semuanya adalah berpunca daripada hati. Berpunca daripada hati sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kerana apa? Kerana sekiranya hati itu dikawal dengan baik. Maknanya apa? Maknanya dia belajar bagaimana nak mengawal. Ini kena belajar lah. Macam mana kita belajar ni kepakaran. Ni kepakaran. Maknanya mengenai hati ni dia ada pakar dia. Kan? Kalau macam kita sakit, sakit pada tubuh badan kita, demam katakan, kita jumpa doktor. Tetapi hati ni juga ada doktor dia yang boleh merawatnya. Rasulullah tu adalah doktor pakar. Doktor pakar. Bukan setakat hati, maknanya cara Rasulullah itu sama ada rawatan fizikal ataupun rawatan spiritual. Dia boleh dua-dua. Dan praktikal. Sampai sekarang ni masih lagi menjadi tanda tanya. Contohnya macam perawatan Islam. Contohnya masih lagi menjadi tanda tanya. Banyak lagi yang perlu dibongkarkan. Begitu juga Rasulullah ni adalah menjadi qudwah hasanah, maknanya menjadi teladan yang terbaik dalam mendidik hati. Dalam mendidik hati. Semuanya berkaitan dengan hati. Kerana setiap perkataan yang kita ucapkan itu, apabila kita perasan bahawa apa yang kita sebut itu tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Islam dan syariat kita kan, maka kita kena tahu bahawa apa yang kita sebutkan itu datangnya daripada hati. Biasa kotorlah hati kita tu. Kan? Cuba kita perbanyakkan baca Quran, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, cari guru atau cari ustaz ataupun cari pak imam kan di masjid. Bagaimana saya ni suka mengumpat, insya-Allah mungkin dia ada petua-petua atau tip-tip macam mana cara nak membantu untuk mengurangkan daripada mengumpat.
ataupun mengurangkan diri daripada cepat emosi. Kan? Kita ni cepat emosi. Orang kata sikit benda yang tak betul kat kita, kita nak marah, cepat nak melenting. Disebabkan apa? Sebab hati kita. Apabila hati kita ni tetap, maknanya hati kita ni tenang, faham, maknanya semuanya perkara datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan rasa Allah Taala yang beri, Allah Taala yang yang mana kita bersyukur. Maknanya kita dapat kawal. Nak mengawal itu yang susah. Betul. Kan? Lebih-lebih lagi ada yang nasi tambah pula tu. Lagilah kan. Nyamuk yang ada ulamnya, ada ulam. Ada ulamnya. Kalau kita teruskan, kita dah tentukan masa sedikit, mungkin ada jawapan-jawapan seterusnya untuk soalan kita yang seterusnya. Bagaimana berdakwah pada ibu. Ibu yang sentiasa memberikan kritikan negatif. Bolehkah ataupun wujudkah situasi sedemikian? Nak kritik ibu ni tu, macam kita sebutkan tadi, maknanya jangan kita ungkapkan satu perkataan yang boleh mengguriskan hatinya. Senyap itu lebih baik. Kan, senyap itu lebih baik. Tetapi nak dakwahnya itu kita buat satu perkara. Kita pertama ni kita senyap, yang kedua kita doa. Betul. Kita doa ni macam-macam doa ni, tapi kita biasa doa minta Allah Taala ampun dosa mak ayah kita. Tapi kalau kita berlaku pada kita situasi macam ni, kita doa sungguh-sungguhlah, ya Allah ya Tuhanku, berilah hidayat kepada aku. Ini jarang orang doa macam tu. Biasanya kita doa apa? Hidayat untuk orang je, kita tak ada. Kan? Ya Allah, hidayatlah untuk aku, ampunlah dosa aku, dosa orang lain. Hidayatlah aku dan hidayatlah mak ayah aku, supaya kelakuan kami ini menjadi lebih baik. Kan? Begitu kita doa. Sayang, bukan mak ayah je, kawan-kawan kita doa sekali. Dalam doa-doa kita tu mesti kita masukkan orang Islam, sahabat-sahabat kita. Kita sayang kawan-kawan kita. Betul. Walaupun kita mengumpat kan. Tapi kita sayang kan. Sebenarnya dalam kita umpat-umpat kita sayang kan. Ya Allah. Betul tak? Saya rasa macam tu lah. Umpat-umpat sayang. Macam mana tu Ustaz? Kita sayang tapi kita umpat. Sebab apa? Suasana. Kan kawan terbias. Terbias. Budaya kita tu macam tu lah. Itulah situasinya. Yang penting doa tu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Doa kerap hari-hari, kalau boleh setiap masa ingat. Bila kita teringat je mak ayah kita tu, kita teringat je, terus kita doa. Ataupun kita baca Fatihah, ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat bacaanku ini, dengan berkat Rasulullah, ya Allah mudahkanlah urusan, fahamkanlah kami, fahamkan aku dan kedua ibu bapaku ni mengenai perkara yang lebih baik, hidayahkan. Itu kita doa kan. Doa terbaik tu sebenarnya. Itu juga preskripsi yang dah dikongsikan tadi. Kira doktor hati juga lah. Kiranya untuk memberi sedikit sebanyak tips untuk kita menghadapi, menjaga lisan, lidah, mulut dan akhirnya membawa pada hati tu, doktor. Dan sebelum ke kesimpulannya, saya suka ni antara komentar terbaik juga ni daripada Arif Rahman. Kata apa? Sambil dengan siaran ni, teringat ingat pada beberapa rakan yang suka mengata orang dan bercakap buruk. Satu perkara. Tapi rupa-rupanya tanpa kita sedari, rupanya kita pun tengah mengata dan bercakap buruk pasal orang lain. Itu yang doktor gambarkan tu. Mengata apa? Sayang. Kita sayang, tapi sebenarnya kita umpat tu sebenarnya umpat sebab setiap perbuatan kita ini ada yang baik, ada yang buruk. Jadi biasanya yang buruk itu kita nampak pada ketika itu. Jadi yang kita kritik itu adalah perangai yang tu. Yang lain-lain tu kita kawan macam biasa, boleh minum. Tadi baru ngumpat tapi minum kan. Pergi tandas je kan. Pergi tandas je baru ngumpat kejap. Sempat lagi nak mengumpat. Tetapi sebenarnya itu tak boleh jadi adat. Tapi jangan pula kita dah umpat orang, kita pergi jumpa orang tu, saya umpat awak. Itu malapetaka nama ni. Itu bukan bencana lagi. Bukan bencana lagi. Tapi minta maaf doktor, macam mana tu? Boleh, tetapi kena pastikan bahawa kita minta maaf, dia tak marah. Kalau dia marah ataupun dia berkelakuan lebih agresif, itu memudaratkan kita. Mungkin boleh membawa kepada persahabatan kita makin renggang, atau boleh menyebabkan berlakunya perkara-perkara, contohnya macam pembunuhan, macam-macam kan. Jadi ada orang-orang sufi mengatakan, kalau sekiranya kita rasakan bahawa orang yang kita umpat itu dia tidak boleh menerima kemaafan kita, jangan beritahu masalah itu. Tapi minta maaf. Kita minta maaf. Kita doa untuk dia, doa untuk kita, untuk dia juga. Sebab itu saya teringat beberapa doa yang saya rasa perlu kita amalkan.
Di antaranya Allahumma ghfirli wali walidayya wali dhawil huquq alayya. Makna dhawil huquq kat sini adalah orang-orang yang pernah kita terlanjur, kita kata, kita umpat, kita minta Allah Ta'ala ampun untuk dosa dia. Kita minta ampun, ya Allah ampunlah dosa dia juga. Aku terumpat ke, aku mengata ke, kawan ke, jiran ke tak, kita tak tahu kan, hak kita. Itu yang lebih baik kan. Sebab kita nak jumpa orang sebelah ni kan, hari-hari mengumpat nak minta maaf, tak laratlah nak minta maafnya kan. Tapi doa tu kita minta mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Kita tak jamin lah kan, tak jamin, tetapi Allah jual tempat kita berserah ya. Sebab bersangka baik. Bersangka baik, sebabnya kita takut darar makna kemudaratan itu kena kepada kita lebih teruk. Jadi ada cara penyelesaiannya. Kan, begitulah. Baiklah, untuk kesimpulan boleh ya, Doktor? Untuk topik Jumaat kita hari ini, kerana mulut badan binasa. Terima kasih banyak-banyak pada yang berbahagia, Ustaz Dr. Ahmad Najam Mokhtar, atas perkongsian hari ini. Rasa macam nak dengar lagi dan lagi, tapi boleh dengarkan ulangannya pada jam 7.15 minit pagi. InsyaAllah. Apa pun terima kasih pada Shahnas Catering atas tajaan juadah sampai pagi kita nanti. Dan juga penerbit Haji Syafiq Zulkifli, dan tak lupa untuk sahabat pendengar dan penonton di TV IKIM untuk pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang silap khilaf itu kekurangan kami, mohon ampun dan maaf. Terima kasih doktor, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.